saya akan membentangkan bahagian pengenalan tugasan kumpulan kami. Sosiologi merupakan kajian mengenai perkembangan kehidupan masyarakat. Sosiologi juga dikaitkan dengan hubungan manusia ke arah proses sosial sejagat. Bidang sosiologi merangkumi sosiologi pendidikan, perundangan, bandar dan luar bandar, politik, kerja, jenayah, industri dan sebagainya. Sustainable Development Goals atau dikenali sebagai SDG bermaksud indikator matlamat pembangunan mampan yang berfungsi sebagai satu rangka tindakan yang penting bagi sesebuah negara untuk memastikan masa depan rakyat lebih mampan. SDG merangkumi cabaran dalam pembangunan dunia moden, contohnya politik, ekonomi, sosial dan alam sekitar. SDG diperkenalkan oleh United Nations General Assembly atau UNGA pada tahun 2015. Seterusnya, pendidikan. Pendidikan merupakan proses pengajaran dan pembelajaran berkaitan kepakaran khusus melalui pemberian pengetahuan, kemahiran, kebijaksanaan dan pertimbangan. Gender pula bertujuan untuk membiasakan antara lelaki dan perempuan ataupun perbezaan jantina. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian sorotan kajian lepas di mana pada bahagian ini kami telah memilih dua jurnal, iaitu jurnal pendidikan dan jurnal kesaksamaan gender. Bagi jurnal pendidikan, kami telah memilih jurnal yang bertajuk Fakta Mengejutkan tentang Jurang Pendidikan di Malaysia. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020. Berdasarkan jurnal ini, dapat dikenal pasti bahawa pendidikan menjadi penyumbang kepada peningkatan taraf hidup, kestabilan sosial dan pertumbuhan ekonomi di negara Malaysia. Bukan itu sahaja, pendidikan juga dapat membuka peluang pekerjaan dan kemahiran terhadap masyarakat. Namun begitu, masih terdapat kekurangan pendidikan di Malaysia yang telah menjadi punca berlakunya masalah kemiskinan. Antaranya, dapat dikenal pasti bahawa kadar jelek huruf meningkat sebanyak 2.3%, iaitu daripada 82% pada tahun 1991 ke 94% pada tahun 2018. Misalnya, ramai golongan dewasa yang tidak pandai membaca, menulis dan mengira sehingga menyukarkan mereka untuk berurusan di mana-mana tempat. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mengeluarkan kenyataan pada tahun 2018 iaitu berkaitan peningkatan kadar pendaftaran sekolah rendah, menengah rendah dan menengah atas. Berdasarkan jurnal ini juga dapat dikenal pasti iaitu berlaku ketidakseimbangan pendidikan bandar dan luar bandar di Malaysia sehingga menunjukkan perbezaan prestasi pelajar. Misalnya, terdapat setengah pelajar mengalami kesukaran untuk ke sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat pelajar yang tinggal di kedudukan geografi yang unik, contohnya di Sabah dan Sarawak. Tambahan pula, kemudahan di sekolah di kawasan-kawasan tersebut tidak mencukupi dan bangunan-bangunan juga sudah mulai usang. Hal ini telah menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Amanina, nombor matrik 285684. Jadi dalam bahagian ini, saya akan menerangkan tentang sorotan kajian lepas isu kesaksamaan gender. Jadi jurnal ini merupakan penulisan Nan Rahminawati. Jadi dalam penulisan ini, beliau berkata tuntutan kesaksamaan gender ini muncul kerana wanita berasa banyak hal yang tidak dapat mereka rasai. Mereka juga terpaksa mengalami kerugian dan juga ketidakadilan. Jadi maksud ketidakadilan ini adalah apabila salah satu gender ini mendapat hak yang lebih baik daripada gender yang berlawanan. Jadi di Indonesia, dengan jelas kita dapat lihat isu ketidaksamaan gender ini kerana nilai itu telah diamalkan oleh masyarakat sejak lamanya. Sebagai contoh, dalam organisasi pekerjaan itu sendiri, kita dapat tengok lagi ramai pekerja lelaki daripada pekerja wanita. Seterusnya, macam kalau ada pengambilan pekerja baru ataupun rekrut baru dalam organisasi seperti askar, polis, dia akan buka tawaran tu lebih kepada lelaki. Jadi di sini kita dapat tengok diskriminasi dalam gender ni berlaku. Penulis juga cakap dalam penulisan dia, isu kesesamaan gender ni perlu diperjuangkan. Kerana kalau tak diperjuangkan nanti akan ada kesan negatif kepada kehidupan akan datang. Secara umumnya, kualiti pendidikan amat mempengaruhi kadar jelek huruf dan buta huruf di dalam negara. Hal ini dikatakan demikian kerana perbezaan pendidikan antara penduduk bandar dan luar bandar yang memperlihatkan perbezaan kualiti pendidikan telah mendorong kepada peningkatan kadar buta huruf di dalam negara. Buktinya, pada tahun 2018, Kuantan Pahang telah mencatatkan 44% atau 3,677 pelajar daripada 8,256 pelajar tahun 1 yang masih belum boleh membaca dan mengira. Oleh itu, jelaslah terbukti kualiti pendidikan mempengaruhi kanak-kanak untuk membaca, menulis dan mengira. Selain itu, pendidikan juga merupakan elemen penting dalam usaha untuk mencapai matlamat pembangunan mampan. Pihak kerajaan perlu meningkatkan kualiti pendidikan. Perubahan dan pembaharuan untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan perlu dilakukan agar kadar jelek huruf di dalam negara dapat ditingkatkan. Hal ini dikatakan demikian kerana sekiranya kadar jelek huruf di dalam negara meningkat, ia akan memberikan impak positif kepada negara, terutamanya negara kita yang sedang mengalami proses pembangunan.
Oleh hal demikian, sedikit sebanyak jelaslah bahawa kualiti pendidikan berperanan penting untuk mempertingkatkan kualiti hidup masyarakat. Hal ini kerana sekiranya penduduk tempatan berpendidikan tinggi, kehidupan mereka sudah tentu akan lebih baik, mempunyai kerjaya yang bagus, kualiti hidup dapat ditingkatkan. Jadi kesesamaan gender ni merupakan maknamat SDG yang kelima. Dunia kita ni sentiasa berubah-ubah. Bahkan dahulu wanita ni mereka dihalang untuk menyertai kehidupan bersama orang awam untuk mereka bersosial. Mereka tidak dibenarkan keluar, mereka tidak dibenarkan bekerja. Pada zaman dahulu, wanita ni mereka dianggap sebagai harta. Jadi jika diorang belum berkahwin, diorang akan jadi harta kepada bapa diorang. Kalau dah kahwin pula, diorang akan jadi harta kepada suami diorang. Dan pada zaman dahulu juga, perempuan ni, puteri-puteri, mereka dijadikan alat untuk kukuhkan politik, untuk kukuhkan pengaruh politik dalam sistem feudal. Pandangan Islam dan juga pandangan Barat ni sama. Diorang menyokong untuk tegakkan isu kesesamaan gender ni. Pandangan Barat ni, apabila PBB ni sendiri bersetuju untuk memasukkan kesesamaan gender ni sebagai SDG yang kelima. Jadi pandangan Islam pula, apabila dalam ayat Al-Quran tu sendiri ada sebut yang Allah meletakkan lelaki dan perempuan ni sama taraf tanpa kira bangsa dan kaum. Okey, jadi jantina ni adalah pembezaan sifat, sikap dan juga tingkah laku dalam masyarakat semasa proses perkembangan. Jadi tidak semua masyarakat yang etnik berbeza ni didiskriminasikan, tetapi semua masyarakat pernah didiskriminasikan berdasarkan jantina. Jadi tempoh yang lama telah diambil untuk pulihkan isu ketidaksamaan gender ni, namun masih terdapat banyak cabaran untuk kita hilangkan isu kesesamaan gender. Jadi dah banyak dah negara yang diorang alami juga isu kesesamaan gender ni. Sebagai contoh, Arab yang kita tahu mereka sangat berkeraslah dalam isu kesesamaan gender ni. Wanita di sana banyak hak yang mereka tak dapat nikmati. Yang akan menerangkan punca kaedah penyelesaian dan cadangan untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan. Pertama sekali, punca perlunya kualiti pendidikan dipertingkatkan ialah kerana pendidikan sebelum ini telah menyebabkan pelajar kurang berminat dengan gaya pembelajaran. Justru mereka hilang tumpuan dan sedikit sebanyak telah menyebabkan mereka kurang berminat untuk menuntut ilmu. Seterusnya, punca kualiti pendidikan perlu dipertingkatkan ialah penetapan kurikulum atau subjek sebelum ini kurang diminati dalam kalangan pelajar. Justru pembaharuan perlu dilakukan agar pelajar akan lebih berminat untuk menuntut ilmu. Bahan yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran oleh para guru atau dikenali sebagai PDP tidak menarik minat pelajar untuk kekal fokus di dalam kelas. Hal ini kerana bahan tersebut masih sama seperti sebelum ini, tidak diperbaharui. Justru pelajar akan kekal fokus di dalam kelas hanya pada masa 30 minit pertama. Seterusnya mereka akan hilang fokus di dalam kelas. Punca terakhir, kualiti pendidikan perlu dipertingkatkan kerana perbezaan persekitaran telah menyebabkan perbezaan kemudahan seperti luar bandar dan bandar. Sebagai contoh, di Sarawak masih terdapat sekolah yang tidak mempunyai bekalan elektrik. Justru pihak kerajaan perlu memandang serius isu ini supaya sekurang-kurangnya isu ini dapat ditangani atau dikurangkan. Seterusnya, saya akan menerangkan kaedah penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk menangani isu ini. Pertama sekali, kerajaan telah menambah baik sistem pendidikan mengikut situasi semasa. Iaitu seperti yang sedia maklum, kita pada masa kini sedang mengalami pandemik COVID-19. Justru pihak kerajaan telah memperkenalkan TV pendidikan seperti Didik TV. Ia sedikit sebanyak dapat memudahkan pelajar untuk terus belajar walaupun mempunyai beberapa kekurangan. Selain itu, pihak kerajaan juga memperkenalkan kelas 3M iaitu merangkumi, membaca, mengira dan menulis untuk menggalakkan peningkatan kadar jelek huruf di dalam negara. Buktinya, kira-kira 70% kanak-kanak di sana akan mula mengenali huruf ekoran dengan adanya kelas 3M ini. Pihak kerajaan juga menambah baik dan menyediakan prasarana untuk sekolah di luar bandar. Hal ini kerana pihak kerajaan menyedari kualiti pendidikan di luar bandar kurang memuaskan dengan kemudahan-kemudahan yang terhad. Seterusnya, pihak kerajaan juga menawarkan peruntukan lumayan untuk infrastruktur dan kemudahan bagi mewujudkan suasana lebih kondusif. Cadangan saya untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan ialah para guru perlu mengetahui dengan lebih jelas peranan dan tanggungjawab mereka supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih berkesan dan bertanggungjawab. Selain itu, Menteri Pendidikan perlu mengarahkan hanya menggunakan satu sistem untuk keseragaman dan lebih memudahkan. Di samping itu, sekolah yang dibina sebelum tahun 2000 perlu dipantau serta dibaik pulih sekiranya mengalami sebarang kerosakan. Akhir sekali, kecemerlangan dalam pelajaran perlu diutamakan. Sebagai contoh, syarat kelayakan untuk memasuki sekolah berprestasi tinggi perlu dikekalkan bukan dilonggarkan supaya kualiti pendidikan, kualiti pelajar dapat dikekalkan. Ketidaksamaan gender lebih banyak menindas golongan wanita. Jadi mari kita bincangkan apakah puncanya, kaedah penyelesaian dan cadangan untuk menyelesaikan isu ini. Jadi yang pertama, puncanya adalah banyak perkara yang dilarang dalam Islam, terutamanya di negara Arab. Mereka tidak bebas melancong dan mereka tidak boleh keluar dari negara kecuali jika mereka ditemani oleh mahram. Seterusnya, jika mereka terlibat dalam proses siasatan, mahram atau suami yang perlu bercakap untuk menjadi wakil bagi mereka. Seterusnya, punca
yang menjadikan wanita ditindas ialah pengangkutan yang mempunyai had untuk wanita. Jadi wanita tidak boleh naik pengangkutan awam secara rawak. Ada gerabak khas bagi kereta api di hujung kereta api disediakan untuk golongan wanita. Tetapi bagi bas pula, majoritinya diorang menolak untuk terima wanita dalam pengangkutan diorang. Jadi wanita ni terpaksa berjalan kaki untuk ke mana-mana, walaupun tempat yang diorang nak pergi tu jauh. Punca seterusnya ialah pendidikan tidak penting bagi kaum wanita. Jadi ramai wanita yang dapat beasiswa berbanding lelaki di negara Arab. Namun pendidikan kaum wanita di Arab tu rendah. Jika mereka nak lanjutkan pelajaran di luar negara, diorang perlukan kebenaran daripada bapa. Kalau tak ada kebenaran, jadi diorang tak bolehlah nak lanjutkan pelajaran di luar negara. Jadi kalau mereka ada pendidikan tinggi pun, mereka pilih untuk tidak bekerja. Kerana kebanyakan wanita di Arab, mereka anggap pendidikan penting. Jadi perkara ini sesuatu yang agak menyedihkan lah, sebab mereka anggap pendidikan tak penting, dan walaupun diorang ada pendidikan tinggi, diorang tak nak sambung kerja, tak nak sambung belajar. Seterusnya, peraturan negara yang tidak benarkan wanita bekerja. Okey, jadi kalau diorang dibenarkan bekerja sekalipun, ada 3 je pekerjaan yang dibenarkan, iaitu sebagai doktor, jururawat ataupun sebagai seorang pendidik. Jadi sementara tu, kalau ada wanita yang nak jadi peguam dan ceburi bidang politik, mereka tak ada peluang yang besar seperti lelaki. Ni sebab kalau wanita ceburi bidang tu, diorang akan dapat gaji yang kecil, dan bonus pun diorang tak akan dapat. Insurans kesihatan pun diorang tak akan dapat kalau diorang kerja dalam bidang tu. Jadi syarikat-syarikat yang sediakan pekerjaan untuk wanita dekat Arab ni dulu sangatlah sedikit, sebab banyak bajet yang perlu diperuntukkan untuk penuhi infrastruktur dekat syarikat tersebut. Jadi sebab ni lah ada sikit je syarikat yang buka pekerjaan ni untuk golongan wanita. Isu kesaksamaan gender di Arab telah menunjukkan bahawanya kita sangat perlu menegakkan keadilan bagi golongan wanita kerana mereka sangat ditindas, terutamanya seperti di negara Arab. Jadi berikut merupakan cara bagi mas matlamat untuk kesaksamaan gender ini tercapai. Antara langkahnya adalah pembangunan dalam sektor ekonomi. Apabila sektor ekonomi kita diberi tumpuan, semestinya kaum wanita boleh melibatkan diri untuk bekerja. Kerana kemudahan-kemudahan yang disebutkan seperti berikut tadi diberikan tumpuan untuk golongan wanita. Jadi ini membolehkan kaum wanita ini bekerja tanpa ada batasan. Jadi di Malaysia, diskriminasi gender ini tidak terlalu ketara kerana wanita tidak terlalu dikawal seperti di Arab Saudi. Mungkin dari segi pekerjaan berlaku diskriminasi ini. Seterusnya, setiap orang dewasa perlulah bertanggungjawab untuk menjalankan kerja rumah dan juga penjagaan anak-anak secara bersama-sama. Jadi ini supaya kaum wanita tidak merasa terlalu beban. Dan tidak lupa juga, pihak lelaki perlulah melibatkan diri dalam penjagaan anak-anak dan juga melakukan kerja rumah. Pembahagian kerja rumah perlulah dilakukan secara adil. Barulah rumah tangga itu harmoni dan juga kurang beban kepada si isteri. Kerana ada kajian yang mengatakan membuat kerja rumah yang berlebihan boleh menyumbang kepada penyakit mental kepada wanita. Kaedah atau cadangan seterusnya, apabila anda mengenali rakan ataupun jiran yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga, perlulah cepat-cepat melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Anda juga boleh menemani rakan anda supaya dia tidak merasa keseorangan. Sokongan daripada orang terdekat sangat penting ketika emosi tidak stabil. Jadi apa yang anda boleh lakukan ialah temani mereka dan mendengarkan masalah mereka. Hanya di sini dapat disimpulkan bahawa pihak kerajaan memandang serius isu kesaksamaan jantina dan kualiti pendidikan. Hal ini kerana kedua-dua elemen ini amat penting dalam usaha kerajaan untuk mencapai matlamat pembangunan mampan. Justru pihak kerajaan sangat komited untuk menangani isu ini. Pelbagai inisiatif telah diperkenalkan sehingga telah membuahkan hasil yang positif. Buktinya, golongan wanita pada masa kini sudah berpeluang untuk melibatkan diri dalam sektor ekonomi, politik maupun sosial. Sekolah di kawasan pendalaman diberikan peruntukan khas untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan. Kualiti pendidikan juga dipertingkatkan dengan pembaharuan kaedah pembelajaran, iaitu pembelajaran abad ke-21. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.